Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا أني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di dalam siaran kuliah Umdatul Ahkam, yang mana kita terhenti last kuliah kita pada 10 hari bulan 10 2020. Cantik tu. Memang kita berhenti 10 hari bulan 10 2020 tu terus habis 3 bulan. Dan kita start hari ni berapa bulan dah? 7 9 hari bulan 1 2021. Okey, baik. Jadi lama 3 bulan ni berhenti kan. 3 bulan ni saya pun berhenti. Dia bukan setakat berhenti mengajar di sini saja, berhenti mengajar di banyak tempat juga. Bahkan tergendala juga pengajaran di universiti juga. Apa yang menyebabkan tergendala ialah kerana ketidakmampuan kita di dalam mempelajari menggunakan internet. Kalau ada 10 orang, kadang-kadang ada 3-4 orang yang sangkut internetnya. Kalau dia tak sangkut, kita yang sangkut. Kadang-kadang kita okey, pelajar sangkut. Kadang-kadang pelajar sangkut, kita masalah. Jadi itu yang menyebabkan masalah lah. Ala kullin, alhamdulillah segala berlancar. Di USAS pun sudah habis. Kita masuk pada era peperiksaan sekarang ni. Alhamdulillah, semuanya Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk kita masuk kepada, kalau kita ni nak kira masalah saja, banyaklah kita nak timbul masalah kan. Kita nak sebut alasan, banyak saja alasan. Tetapi semua kita jadikan itu sebagai dugaan untuk ataupun sebagai ujian buat kita. Baik, jadi sebelum ni kita sampai kepada hadis berkaitan dengan al-imamah, imam, betul. Dan kita berhenti kepada hadis jika idza ammana al-imam fa aminu. Hadis tu kan, apabila imam mengatakan amin, maka kamu pun katakan amin. Sesungguhnya fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, kan hadis tu. Kalau siapa yang bersamaan amin dia dengan amin malaikah, maka akan diampunkan, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan segala dosa-dosanya. Okey, baik. Kemudian kita ada 2 hadis yang berbaki dalam bab ni. Sebelum kita masuk kepada bab sifat solat Nabi, hadis sifat solat Nabi, kita ada 2 hadis yang berbaki. Saya cadang tu nak habiskan waktu tu, tapi panjang, tak apalah. Jadi kita bakikan, simpan hari ni. Hadis tentang imam meringankan solat. Imam meringankan solat jamaah. Itu bab dia. Okey, kita baca hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Hadis ini daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, apabila seseorang kalian, apabila salla ahadukum linnas, apabila kalian solat ataupun mengimami manusia di dalam solat berjamaah, apa yang perlu, apa yang nasihat dan wasiat Nabi, fal yukhaffif,
maka takhfifkan. Takhfif ni apa? Maka ringankan. Dekat sini ada penggunaan kalimah takhfif kat sini, dia ada sebab dia. Dia ada fungsi dia. Nabi tak kata fal yuqsir. Nabi kata maka pendekkan. Tak. Tengok ijaz, apa penggunaan kalimah oleh Nabi SAW. Ini penggunaan kalimah. Nabi kata fal yukhaffif, takhfif. Dia macam contoh hadis. Nabi kata apa? Sesungguhnya mahar yang terbaik ialah aisarakunna mahran. Perempuan yang terbaik ialah aisarahunna mahran. Perempuan yang terbaik ialah perempuan yang paling mudah maharnya. Nabi tak kata yang paling sedikit maharnya. Ini kita kata penggunaan kalimah Nabi SAW, dia itu ada jami' mani'. Dia itu kalau kita guna, kadang-kadang kita salah guna kalimah. Terpaksa ulang banyak kali, terpaksa tafsir banyak kali. Tapi Nabi guna kalimah yang tepat dan padat pada tempat yang sesuai, yang mana ianya sesuai untuk disyarahkan macam-macam. Okey. Kenapa Nabi kata sebaik-baik wanita adalah, hadis ni ada yang kata, ada yang kata sahih. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya. Nabi tak kata yang paling sedikit maharnya. Kerana apa? Kerana orang kaya mudahnya lain macam, orang miskin mudahnya lain macam. Betul tak? Kemungkinan kalau kita letak 10,000, 10,000, kita kata, ui, ini susah ni bagi orang yang gaji dia 2,000. Tapi orang yang bagi gaji dia 15,000 sebulan, susah ke mahal 10,000? Allah, dia kata, gaji aku sebulan pun dah 10,000, 2 bulan cukup gaji, dapat dah kah kahwin? Sebab itu Nabi tak kata yang paling sedikit. Tengok, Nabi kata yang paling mudah. Jadi itu mudahlah 10,000. Jadi kita tak boleh kata mahar yang terbaik ialah mahar yang paling sikit. Tak, salah. Mahar yang paling terbaik adalah mahar yang paling mudah buat lelaki. Kalau dia kaya, dia raja, tak kisahlah dia mahar dia pun banyak mana pun, jangan kita nak ni dapat ke isteri juga. Kan? Dalam hadis ini Nabi kata apa? Fal yukhaffif. Tengok ayat takhfif. Takhfif ini dalam bahasa Arab ialah ringankan, takhfif. Khaffa. Yakhifu takhfifan, ringan. Okey, tengok ni. Nabi tak kata pendekkan. Nabi kata ringankan. Sebab apa Nabi tak kata pendekkan? Sebab kalau pendek ni masalah. Sebab ada orang yang mampu panjang. Nanti ada orang yang mampu panjang, maka pendek tak sesuai untuk dia. Maka Nabi kata ringankan. Jadi orang yang mampu panjang, orang yang mampu solat panjang, dan orang yang mampu solat pendek, orang yang mampu diri lama, orang yang tak mampu diri lama, orang tua, orang muda. Jadi dekat sini dia ada kalimah takhfif, ringan. Ringan dia macam mana bagi orang yang mampu solat panjang? Ringan dia macam mana orang yang mampu solat pendek? Nampak tak tuan-tuan? Sebab itulah kata para ulama, takhfif ni, meringankan solat ni amrun nisbi. Dia perkara yang bukan objektif, dia subjektif. Nisbi ni, subjektif. Satu tempat mungkin boleh solat panjang, tak ada masalah. Makmum solat panjang dia ialah 10 minit, ataupun solat standard dia 10 minit. Itu panjang dah tu. Satu tempat masjid lagi, kalau 10 minit ni pendek, orang mampu lagi 15 minit baru kira panjang. Ada yang mampu 15 minit, ada yang nak lebih lagi. Suara imam pula sedap, dia kata 15 minit tak cukup, paling-paling kurang satu subuh, solat subuh Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, ataupun 13 rakaat, 13 safhah, 13 muka surat sampai ke 15 muka surat. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada masalah. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi salat subuh antara 60 ke 100 ayat. 60 ke 100 ayat. 60 ke 100 ayat ni, kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah, muka surat ke 11 sampai ke 15. Panjang ke pendek tuan-tuan? 15 muka surat panjang ke pendek? Panjang. Agak-agak mampu tak tuan 15 ke 20? Agak-agak kalau solat subuh. Imam bawa sampai 15 muka surat. Mampu tak?
Umar juga dia pernah solat, dia bawa sampai dia habiskan surah Al-Mu'minun. Dia ikut Nabi panjang. Tapi ada hadis yang Nabi baca pendek, ada hadis yang Nabi baca panjang, tetapi kebiasaan Nabi baca panjang. Kebiasaan Nabi memang baca panjang. Sebab apa? Okay, kita tengok sini. Itu takhfif sebenarnya buat mereka. Sebab sahabat yang disolat belakang Nabi, sahabat yang solat belakang Nabi, mereka kata tidak ada orang yang solatnya paling takhfif, yang paling ringan dan paling sempurna melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat sampai 15 safhah, 15 muka surat. Tu sahabat kata tidak ada orang yang lebih solatnya lebih sempurna daripada Nabi dan lebih ringan daripada Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang solat di belakang Nabi siapa? Sahabat yang kuat iman dia. Yang kes yang jadi dekat sini ni, orang yang solat, yang imam dia bukan Nabi ni, yang solat di kampung-kampung. Yang kes yang berlaku ni, kes yang berlaku yang orang report dekat Nabi ni, Muaz antaranya solat. Muaz solat Isyak, dia pergi baca surah Al-Baqarah. Muaz radhiyallahu anhu dia solat, dia pergi baca surah Al-Baqarah. Orang putus solat dengan Muaz. Dia solat sendiri-sendiri. Report dekat Nabi. Nabi kata, Muaz, jangan baca surah panjang-panjang. Bacalah wasyamsu waduhaha ke wadduha ke. Nabi suruh baca tu. Itu. Tetapi Nabi solat panjang ada orang report tak? Tak ada. Nabi solat panjang. Sebab yang solat di belakang Nabi orang yang menikmati bacaan Nabi. Solat yang panjang. Ni kena nampak. Sebab tu siapa yang nak menentukan panjang atau pendek ni imam lah. Sebab tu imam kena pandai sikit. Imam kena pandai. Tengok, dia kena pandai baca. Dia tengok, dia baca. Dia tengok Haji ni dia boleh berapa lama ni. Dia kena pandai baca. Dia pandai menilik muka. Dia menilik, tengok tangan, tengok kaki, tengok dah terketa. Dia kena ni. Dia kena pandai baca. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dia kena takhfif ni, dia kena muwafaqah sunnah. Kalau kita kira nak takhfif ringan ni, kalau kita tanya dekat jemaah, nak ringan macam mana? Kadang-kadang jemaah kata nak inna ataina qul Allah je. Tak jadi juga tuan-tuan. Tu tak sunnah. Sebab tu dia kena takhfif ringan ni, dia kena selari dengan sunnah. Dia bukan macam tu saja. Kalau tanya jemaah kan, macam tu ke kadang dia nak, tapi tak. Kita kena biasakan untuk solat panjang juga. Panjang bukan panjang macam tadi lah. Panjangnya, sebab tu dalam mazhab Syafi'i, dia kata dia solat yang paling sunnah panjang ni solat subuh, dan yang paling pendek ialah solat Isyak. Solat maghrib kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang Nabi baca. Ya. Oleh itu solat Isyak dia setengah daripada solat maghrib tu bacaan dia. Sepatutnya. Solat Zuhur panjang. Solat yang tak jahar panjang. Solat Asar pendek. Itu sunnah dia. So jadi tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kata apa? Dia kirakan 60 ke 100 ayat tu, dia tak ambil lah yang surah Baqarah, surah depan. Dia panggil tiwalul mufassal, surah yang panjang, yang banyak tempat fasl, waqaf dia. Macam surah apa? Ar-Rahman. 60 ayat. Lepas kalau tuan tengok surah Al-Hujurat, 4 muka surat. Dah lebih kurang 60 ayat dah. 3 muka surat lebih. Ar-Rahman 3 muka surat lebih. Cukuplah. 60 ayat. Lebih kurang. Jadi cukuplah. Macam tu. Maka dia takhfif, dia ringan dan juga muwafaqah sunnah. Kita dapat ringan dan juga dapat bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Boleh ke ni? Boleh. Ustaz dia kata, imam saya baca 1 rakaat 1 muka surat. Jadi panjang ke pendek? Panjang ke pendek 1 rakaat 1 muka surat? Panjang ke pendek jangan tanya saya. Panjang ke pendek tanya orang kampung. Sebab dia adalah amrun nisbi, perkara yang subjektif. Dia lain jawapan dia. Macam orang tanya,
Cantik tu macam mana? Kang Haji dia suka cantik tu macam ni. Sedap tu macam mana? Sedap ni, orang ni suka sedap macam ni. Orang Penang kalau sedap dia, orang utara sedap dia kena ada pedas. Kan? Tak pedas tak sedap. Sebab dia amrun nisbi. Dia kena tanya orang setempat. Imam kena peka, dia kena, sebab tu imam ni dia memang imam, nama imam. Dia kena tahu hal ehwal masyarakat tempat dia. Dia kena tahu apa-apa yang di tempat dia. Baik. Hadis yang kedua, an Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni la ata'akharu ta'akhuru an salat as-subhi min ajli fulanin mimma yutila bina fama ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin faqala ya ayuhan nasu inna minkum munaffirina fa ayyukum amma an-nas falyujis fa inna wara'akumul kabir was-saghir wa dhal hajah. Okey, hadis ni banyak faedah dia. Sama juga hadis ni tuan-tuan, ada satu orang yang solat panjang, kemudian ada seorang ni dia kata aku ni terpaksa tak solat subuh sama-sama. Ini dia kata la ata'akharu ta'akhuran an salatus subhi. Aku terpaksa tak solat. Aku terpaksa lambat-lambatkan solat. Kerana satu orang ni yang mengimamkan kami, dia panjang-panjangkan solat. Maka lepas orang report kepada Nabi, kata Abi Mas'ud Al-Ansari, tuan-tuan, Abi Mas'ud Al-Ansari ni bukan Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud tu lain. Ibnu Mas'ud lain. Abi Mas'ud Al-Ansari ni dia bukan Abdullah bin Mas'ud. Abi Mas'ud Al-Ansari dia adalah Uqbah bin Amr. Uqbah bin Umar. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ada orang kata dia, Al-Waqidi kata dia ni, kenapa nama dia Badri? Sebab Badar, dinisbahkan kepada Badar, sebab dia ikut perang Badar. Al-Hafiz Al-Zahabi sokong kenyataan Al-Waqidi, kata memang Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Waqidi kata dia tak pergi ke perang Badar, tetapi dia hanya turun ke tempat Badar, jadi dia dapat gelaran Al-Badri. Itu Al-Waqidi. Al-Zahabi sokong pandangan Al-Waqidi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga sebelum tu Al-Bukhari kata Abi Mas'ud ni dia ikut perang Badar. Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ni dia ikut perang Badar. Kerana ada hadis yang clearly kata nama Abi Mas'ud ni dia Uqbah bin Amr Syahidul Badar. Dia ikut perang Badar. Jadi Al-Bukhari kata dia ni ikut perang Badar. Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani juga bersama dengan Imam Al-Bukhari, dia kata Abi Mas'ud ni juga ikut perang Badar. Okey, ala kullin tak ada masalah lah, itu khilaf lah. Tidak ada masalah. Yang penting ada satu kisah yang saya nak sampaikan tentang tentang Abi Mas'ud ni. Abi Mas'ud ni dalam riwayat Bukhari, dia ni orang yang pernah pukul hamba. Dia ni orang yang famous. Hadis antara hadis yang agak bagus juga. Dia ni pernah pukul satu orang hamba dia. Lalu Nabi nampak daripada jauh, Nabi kata, Nabi larang dia. Daripada jauh Nabi kata, Alam ta'alam. Nabi kata, dia dengar tapi dia tak perasan tu Nabi, dia tetap rotan dan pukul hamba dia buat salah, dia pukul. Sampailah Nabi dekat, Nabi kata alam ta'alam, barulah dia nampak tu Nabi, dia terketar tangan dia, jatuh cemeti dia. Dia kata dia ni cerita. Dia cerita sendiri ni dalam riwayat Bukhari. Dia cerita sendiri, dia kata satu hari aku pukul hamba, kemudian aku dengar satu suara, ya fulan, woi, macam itulah lebih kurang kita kan. Tak tahu ke alam ta'alam, tak tahu ke kamu? Aku pun tak apa dengar sangat, sampai dah dekat baru aku tahu itu Nabi. Lalu aku terketar tangan aku, jatuhlah cemeti. Lalu Nabi kata apa? Kamu tak tahu ke? Alam ta'alam annallaha, kamu tak tahu ke bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh lakukan perkara boleh lakukan kepada kamu lebih teruk daripada apa yang kamu lakukan kepada hamba tu tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Amr, dia kata, wahai Nabi, aku bebaskan hamba aku. Dia bebaskan tu ke? Dia bebaskan hamba dia tu. Kata Nabi SAW, nasib baik kamu bebaskan. Jika tidak, kamu akan disambar api neraka. Tuan-tuan, orang yang ikut perang Badar, lalu dia telah memukul hamba, itu pun Nabi kata kalau tak kamu akan disambar api neraka. Ini kan pula kita duk selalu pukul orang ni. Jaga-jaga ni, kaki pukul ni. Geng 3 apa?
3 lain. 3 lain kaki pukul jaga ni. Orang ikut perang Badar, pukul hamba. Pun Nabi kata kalau kamu tak bebaskan dia tadi, kamu akan disambar api neraka. Kata Uqbah bin Amr ni, wallahi selepas tu aku tak pernah pukul hamba. Subhanallah. Aku tak pernah pukul hamba. Tengok Uqbah bin Amr ni. Sebab wafatan Nabi zaman Ali letak dia dekat Kufah. Ali letak dekat Kufah. Ali berperang dengan Muawiyah. Ali suruh kerahkan orang pergi ikut lawan dengan Muawiyah, dia tak mau. Dia kata aku kalau boleh nak dua orang ni, Ali dengan Muawiyah ni sulh baik-baik. Dia tak mau. Tapi tuan-tuan, lihat ini kita tengok kisah perawi ni lah, perawi hadis ni. Dia pukul hamba tu, ini kisah dia lah. Lalu Nabi SAW marah dia. Dan dia kata last kali aku takkan pernah pukul hamba dah. Itu kisah perawi hadis Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr. Dia kata apa? Uqbah bin Amr dia kata apa? Dia kata ada orang yang solat panjang, lalu dia kata apa? Aku report kepada Nabi SAW, maka aku lihat fama ra'aitun Nabi SAW. Aku tak pernah lihat Nabi punya marah di dalam mau'izah, di dalam memberikan nasihat seperti mana aku lihat marahnya Nabi hari ini. Nabi kata apa? Wahai manusia, inna minkum munaffirin. Ada di kalangan kamu orang yang menyebabkan orang lari daripada agama. Nabi kata apa? Jika kalian itu mengimami manusia, fa ayyukum amman nas, jika kalian mengamami manusia, mana-mana kalian itu menjadi imam, maka falyujiz. Maka buat apa? Falyujiz. Maka permudahkan. Maka permudahkan. Kerana ada di belakang kalian kabir, orang tua, was-saghir, budak-budak, wadzal hajah, dan juga orang yang mempunyai keperluan. Ada orang yang punya keperluan. Tuan-tuan, hadis ni saya tak nak ceritalah. Ada 4 orang ni kan yang Nabi sebut ni, yang ada makmum. Yang pertama siapa? Kabir, orang tua. Yang kedua ialah saghir, budak-budak. Yang ketiga al-marid, dalam riwayat lain al-marid. Yang keempat adalah dzul hajah, orang yang mempunyai keperluan. Orang tua tak ada masalah, memang orang tua. Kemudian budak-budak. Ni dengar ni, budak-budak. Nabi kata sesungguhnya ada makmum di kalangan kalian budak-budak. Sampai ke kita budak-budak dilarang masuk masjid. Kan? Tuan-tuan, biasa nampak tak kat masjid-masjid? Dia tampal clear tu, budak-budak di bawah umur 9, bawa budak-budak yang belum baligh dilarang masuk masjid. Belum baligh. Walhal di zaman Nabi meraikan budak-budak ni datang, bahkan Nabi suruh imam raikan budak-budak. Kalau budak-budak ikut, falyujiz, maka ringkaskan solat kamu, permudahkan solat kamu. Nampak tak tuan-tuan? Makna kata budak-budak di zaman Nabi pun ikut solat. Orang tua biasalah, orang tua tu tak payah cerita lah, memang orang tua ramai lah. Dan Zulhajah ni ialah orang yang ada keperluan. Dia nak pergi solat, dia nak pergi kerja, dia ada kerja, dia nak ada macam-macam lah kan. Dia nak balik rumah tengok TV. Keperluan kan tuan-tuan? Ada banjir ke, semua tu ada ni. Okey, baik. Habis bahagian al-imamah. Habis bahagian al-imamah. Jadi penutupnya ialah orang yang menjadi imam. Yang pertamanya ialah dia perlu meraikan makmum. Ya. Dan bagaimana meraikan makmum ialah dengan melihat orang yang paling lemah. Dengan melihat orang yang paling lemah dan bersesuaian dengan sunnah. Jangan dia tengok orang paling lemah tu tiba-tiba turun inna keluar Allah. Tak juga. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang paling lemah ni, kita kena ingat juga, dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Walaupun kita meraikan orang, kita tengok dia tua, tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia dah tergetak, dia boleh duduk. Jadi tidak ada alasan juga sebenarnya nak solat, tiba-tiba orang tua tu mari, Ustaz,
Kadang-kadang dia sebenarnya bila dia kata ustaz solat pendek-pendek sajalah, itu dia sebenarnya dia nak kata ustaz, kalau boleh ustaz jangan jadi imam lah. Bagilah orang lain imam. Imam baca tak sedap langsung. Tajwid salah. Cuba imam letak sedap-sedap macam Sudais. Tu orang tua-tua tu yang pergi ke umrah tu. Dia jalan 1 kilo, dia duduk hotel. 3 kilo, dia boleh berjalan, dia boleh solat belakang lama lagi tu, dia balik dia tak ada mungut pun, lama lah imam sudah ni baca, tak ada pun. Dia kata sedap lah ustaz, saya menangis-nangis solat kan. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab tu yang imam tu tukar lah, imam tua-tua tu, la ilaha illallah, tukar lah. Yang imam tua-tua pula bukan nak tengok kan. Tuan-tuan lah ni yang muda-muda ni, tolonglah masuklah masjid. Buat khidmat sikit. Kadang-kadang kita tak salah ke orang tua juga. Sebab orang muda tak masuk masjid. Dia tak masuk jadi organisasi, dia tak tolong apa-apa semua. Tapi maitang tu dia komplain. Masuk masjid khidmat, ada keperluan, mic tak ada, bagi mic, betulkan semua macam-macam lah. Jadi insya-Allah orang tua ni dia tengok orang muda macam tu, maka dia bagi kepercayaan dia, insya-Allah dia ni. Tapi ada juga yang memang dah ada orang muda masuk pun, dia keras kepala dia pasal dapat duit 200-300 tu, dia tak mau turun. Ittaqullah. Wallahu alam, kita habis bab tu, kita masuk kepada bab sifat salat Nabi. Bab sifat salat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunainatan qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi أرأيت سكوتك بين تكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ketika Nabi SAW bertakbir dalam salat, maka Nabi sakata hunainatan, sakata hunainah, Nabi diam seketika. Hunainah adalah diam seketika. Sebelum Nabi qabla an yaqra, sebelum Nabi baca. Faqultu, maka aku pun berkata, siapa yang tanya? Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibu aku, bi abi anta, demi bapa aku, anta wa ummi, apakah yang kamu baca? Kata antara takbir dan qiraah, antara takbir dan bacaan Fatihah tu, apa yang kamu baca? Sebab dia dengar Nabi baca tapi tak clear. Itu maksud dia. Kan kita dengar orang baca, kamu cakap apa? Duk kamu baca cakap apa? Macam itulah. Apa yang kamu baca wahai Rasulullah? Ma taqul? Qala aqulu Allahumma. Ni tuan-tuan, ikut boleh hafal lah. Terus dengar ni terus hafal lah kan. Ikut lah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini yang pertama. Wahai Allah, kamu jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku seperti mana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Subhanallah. Ni cantik ni doa ni. Cantik. Kemudian yang masuk yang kedua ialah Allahumma naqqini, wahai Allah, sucikan aku. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wahai Allah, kau sucikanlah dosa-dosa aku seperti mana sehelai kain putih yang telah dicucikan. Kalau kain hitam dicuci tak tahu apa. Kain hitam ni kotor pun tak tahu, basuh pun tak tahu mana yang dia bersih. Betul ke tidak? Cuba tengok baju hitam, mana kotornya, basuh macam tu lah sebelum basuh, lepas tu lah selepas basuh. Sebab tu perempuan di Saudi ataupun di mana dia suka pakai baju hitam. Perempuan banyak buat kerja, laki pakai baju putih di Saudi, laki tak banyak buat kerja. Perempuan dengan masaknya kan, lagi tempiah sana, kopi, cabai semua. Ya ke? Walhai perempuan Saudi tak masak pun. Orang lelaki pakai jubah putih. Itu melawak je tak ada lah kan. Tapi itu nak kata seperti mana itu penggunaan, seperti mana kain putih, yunaqqa thabul abyad minad danas, seperti mana kain putih yang telah dicucikan daripada kotoran.
Kain putih yang nampak kotorannya lalu dicuci, lalu dapat terus bersih. Pakailah daya, fat apa semua kan. Klorok. Putih, nampak putih, memang nampak clear. Kita pun puas hati. Macam itulah yang kita minta kepada Allah supaya bersihkan dosa kita yang telah banyak. Kita ni kotor dengan dosa, lalu kita minta kepada Allah supaya Allah cuci dosa-dosa kita sehinggalah sebersih-bersihnya. Yang ketiga, kita minta Allahumma ghsilni min khataaya. Kita minta lagi, cuci wahai Allah, kau basuhlah aku. Basuh apa ni? Cuci dosa lah. Cuci dosa kita ni. Ketiga-tiga benda ni semua minta kita ni, Allah sucikan kita daripada dosa. Kita Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Wahai Allah, kau cucikan aku dengan air, bil ma'i air, wath thalji dengan salj apa? Ais, wal barad dengan air sejuk. Salji tu ais kan? Salji ais. Orang tanya, apa beza antara air ais dengan air sejuk? Sama je kan? Air bil ma'in wasalji wal barad, dengan air, dengan ais, dengan air sejuk. Cakap je lah air je kan selesai. Ni kan dia nak komplain ni. Dia tak tahu i'jaz Nabi SAW. Dalam hadis ni ada i'jaz dia. Ada sebabnya kenapa Nabi sebut gini. Tuan-tuan, kotoran ni, ada tak kotoran, sebutkan kotoran yang tidak boleh dicuci dengan air. Ada tak kotoran yang tak boleh dicuci dengan air? Apa dia? Kotoran apa? Yang tak boleh dipisahkan dengan gunakan air. Lemak-lemak ingat lemak-lemak kan? Lemak-lemak yang kalau contoh mudah lah. Lemak yang kita makan, lemak kambing ke, lemak lembu ke, kan? Kalau kita nak cucikan lemak tu daripada air, kita letak peti ais, lemak tu semua naik atas kan? Kalau beku kan, kita sejuk lemak tu naik atas, lalu kita buang tu lemak dia. Kan? Nampak tak? Lalu kat sini Nabi sebut semua sekali dengan air sejuk dan ais. Maknanya semua sekali kotoran yang ada ni, kotoran dosa yang ada dalam diri kita ni, semua sekali kita minta supaya Allah cucikan. Kotoran degil, kotoran yang macam apa ni? Macam lemak tu yang kita basuh guna sabun tak mau, guna air pun dia tak mau keluar, kan? Kalau guna ais baru dia keluar. Partikel-partikel itu bila dia sejuk, dia baru dia terpecah daripada ni. Itu kalau orang belajar sains boleh terangkan lah. Okey, itu antara i'jaz dia. Ya, okey. Tuan-tuan, ini antara salah satu hadis yang menunjukkan doa, kita panggil sirah doa iftitah. Di sana ada lebih kurang 10, 8, 9 sirah doa iftitah. Ada yang riwayat Ali, riwayat Abi Hurairah, riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Aisyah, riwayat Jabir, riwayat banyak tuan-tuan. Yang kita baca tu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu riwayat siapa? Riwayat Ali radhiyallahu anhu, bacaan yang diriwayatkan oleh Ali yang dengar daripada Nabi. Itu. Dan dicampur dua tu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tu riwayat sahabat lain. Yang riwayat Ali tu wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Dalam kitab Al-Imam Syafi'i kata bacaan ini adalah afdal. Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal sampai. Ni Imam Syafi'i riwayatkan dalam kitab sebahagian riwayat ada sahabat Ibnu Umar ke Umar tak salah saya, dia masuk dia start dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka riwayat ini kata ashabus Syafi'iyah, sebahagian ashab ulama Syafi'i boleh disambungkan. Sebab tu dah disambung, ambil yang ni sambungkan dengan wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard. Ada tak bacaan yang lain? Ada. Kan kita lebih kurang ada 8 bacaan. Yang ini adalah madhab Syafi'i.
Kalau dalam madhab Abu Hanifah ataupun dalam madhab Hanbali, bacaan mereka lain. Apa bacaan mereka tuan-tuan? Bacaan mereka ialah Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini. Yang ini adalah riwayat, antaranya riwayat daripada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi Aisyah bagi tahu dalam riwayat Muslim, Aisyah bagi tahu antara sebelum Nabi baca, selepas takbir, sebelum Nabi start baca Al-Fatihah, Nabi baca ni. Nabi baca ni. Apa doa? Apa tadi ni pendek tuan-tuan? Ni kita kena hafal kah? Ini pun boleh hafal ni. Boleh? Cuba kita ikut sama-sama. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dah. Pendek je kan? Yang ini mazhab mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dengan qaul yang tak masyhur daripada mazhab Maliki. Tiga ni kata ni. Jadi tuan-tuan, kita tukar-tukarlah. Tukar-tukarlah. Kan? Jangan raya pun kita tukar kapet kan. Kita upgrade kapet, kita tukar cadar, kita tukar lansir. Kan? Kita upgrade ni. Solat kita daripada dulu je wajah tu wajah ladzi fatara samawati wal ard. Kan? Walau ni pendek kan. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Pendek je. Baca ni. Ni antara yang terbaik juga riwayat ni. Kemudian ada riwayat yang lain juga. Kalau boleh kita ambil sikit. Ambil yang ni je lah. Yang terbaik yang tadi, kemudian yang ini. Ini riwayat ni. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kata ini adalah as-sahar riwayat yang dalam buku kita ni. Allahumma ba'id baini ni. As-sahar riwayat Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Memang as-sahar riwayat lah sebab diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ustaz, doa ni saya sudah dengar daripada budak sampai siapa umur. Sebelum tengah sunnah ni banyak dibaca ketika tahlil arwah. Iyalah. Imam sebab betul, sebab doa yang sama dibacakan dekat solat jenazah. Ya. Solat jenazah, cuma ni kita tak kata Allahumma Allahumma naqqini, kita kata Allahumma naqqihim. Allahumma ighsilhim minal khataya wad danasi kama yunaqqa thawbul abya minad danas kan. Itu kita baca. Kemudian biasalah bawa ke tahlil arwah semua tu. Ini antara sirah yang warid dalam baca doa solat jenazah kan. Kita takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqihim al khataya. Kemudian masuk ni Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul kan. Semua ni lah kan. Jadi insya-Allah kita boleh hafal lah kalau satu ataupun dua kita hafal dan kita tu tukar-tukarkan. Kita tukar-tukarkan. Okey, baik. Boleh tak kita ambil semua riwayat ni? Allahu Akbar, sabuh dalam satu riwayat, buh dalam semua takbir. Buh dalam doa iftitah. Ada 8 sirah tu. Doa tu kita letak dalam semua, baca semua. Dah hafal semua. Letak semua. Tak boleh. Yang diharuskan oleh sebagian ulama mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i adalah gabung antara satu dan dua hadis. Gabung. Ataupun mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanbali kata boleh kadang-kadang baca yang ni, yang seperti mana dibacakan oleh mazhab Syafi'i, boleh dibacakan yang seperti yang ini dan boleh ditukar-tukar selang-seli. Okey, baik. Tapi tuan-tuan, mazhab Maliki dia kata makruh baca doa iftitah. Bahkan dia kata makruh baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makruh. Baca bismillah makruh. Makna kata apa? Apa-apa yang dibaca selepas takbiratul ihram ke baca alhamdulillahirabbil alamin, bacaan selain daripada itu
adalah makruh. Apa-apa yang dibaca antara Allahu Akbar kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa-apa yang dibaca ketika itu adalah makruh. Termasuklah doa iftitah, termasuklah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, termasuklah bismillah, makruh. Mana kata apa? Tak payah baca lah. Dalam mazhab Maliki tak payah baca. Dengar imam. Imam kan, selalu kita dengar kalau dekat ni Allahu Akbar kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu mazhab Hanbali, dia baca sir. Mazhab Syafi'i baca jahar, baca kuat bismillah. Mazhab Hanbali baca slow dengan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki jangan baca. Tak payah baca. Kalau baca makruh. Kalau makruh, jadi bismillah tu lah. Antaranya yang diguna nanti dalil Anas, nanti kita masukkan. Nabi SAW buka solat dengan Alhamdulillahirabbil alamin wala yadhkuruna bi bismillah. Tak, Nabi tak sebut bismillah. Nanti kita akan discuss. Hadis tu dia ada kaitan dengan hadis ni. Dia ada kaitan dengan hadis ni. Namun demikian tuan-tuan, tak ada lah Imam Syafi'i ni kata solat Imam Malik ni tak sah. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Solat wajib baca bismillah. Siapa yang tak baca bismillah batal solat dia. Imam Syafi'i. Bismillah tu adalah salah satu daripada Fatihah. Tak baca bismillahirabbil alamin, kalau baca slow okey lagi, tak apa. Tapi tak baca langsung, batal solat dia. Ini mazhab Syafi'i. Tapi tak ada pula kita dengar Imam Syafi'i ataupun Al-Imam An-Nawawi, Al-Muzani, Ar-Ramli kata solat mazhab Maliki tak sah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Walahal mereka tak payah baca bismillah tu. Tak ada pun mereka kata, kita kata solat apa ni tak sah. Mereka itu berkhilaf dalam ruang lingkup mereka sendiri, ruang akademia. Mereka itu berkhilaf di dalam penulisan buku, pembicaraan ilmiah. Tulis buku, mengajar, khilaf di situ. Di tempat jilsah ilmiah tu, di tempat duduk ilmu tu. Apa yang berlaku dekat kita ialah kita bawa khilaf ni di kedai kopi. Dululah, sekarang tak ada kedai kopi. Sekarang ni kita bawa ke medan-medan yang penuh dengan juhala, dengan sufaha. Kat mana ni? Dekat media masa ni, dekat Facebook lah. Kan? Main dipenuh dengan orang jahil ni. Kita bawa pergi situ, dia tak dapat hadam perbahasan. Apa yang dia kata? Sesat lah. Ni sesat lah. Tak baca bismillah ni sesat lah. Wahabi tak baca bismillah ni. Dia tak tahu mazhab Maliki tu tak baca bismillah makruh. Sebab dia dibawa pada perbahasan orang-orang jahil yang tak boleh hadam perkara ni. Tengok orang a'immah dulu, mereka khilaf, tak ada satu pun nak kata solat tak sah. Paling-paling kurang pun seorang ni kata siapa baca ni bidah. Itu pun dalam ruang lingkup mereka sendiri. Tapi mereka berbalah, mereka berkhilaf di dalam harmoni, dalam penulisan, dalam ilmiah, maka okeylah. Tapi kita ni wallahu a'lam bissawab. Okey. Itu dia Okey, apa dah? 9 suku. Rasanya kenapa kau apa ni? 9.5 boleh? Okey, baik. Hadis yang seterusnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bitakbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalik kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan وكان يقول في كل ركعتين التهية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاة بالتسليم. Baik, ini hadis ni kena tunjuk ni. Hadis ni kena tunjuk ataupun at least kena buka kena buka slide tunjuk macam mana cara ni. Tak apalah, itu mungkin next saya bawa tunjuk kalau ada slide ke ataupun ada gambar ke, insya-Allah. Tak apalah, kita bacakan dulu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Aisyah kata Nabi ni dia buka solat dia dengan takbir Allahu akbar, kemudian wal qiraah dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin.
Nampak tak? Ni antara dalil juga antara mazhab Maliki yang mengatakan tidak ada bacaan antara takbir dan juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu jangan risau, nanti kita akan masuk bab, ada satu bab yang memang khusus untuk ni je. Kita akan huraikan dengan apa? Dengan panjang. Lagu mana berlaku jahar, lagu mana berlaku ni, dan saya akan relatekan dengan hadis yang ini, yang ada ni. Dia ada kaitan ya. Cuma saya minta tuan-tuan take note je lah. Dia ada kaitan dengan hadis yang akan seterusnya. Kemudian idza raka'a, dan Nabi SAW apabila rukuk, Nabi tidaklah lam yushkhisu ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Apa maksud dia? Nabi tak tunduk sangat dan Nabi tak atas sangat. Maksudnya ni kan kita kan rukuk Allahu Akbar, dia tak macam ni sangat, dia tak bawah sangat. Macam orang tengok kadang-kadang macam nak cium lutut tu. Dah. Ataupun macam dia jadi apa Nabi kata, walakin baina zalik, antara kedua-duanya tu. Makanya dia 90 darjah yang terbaik ni. Terus macam tu. Ada orang kata sampai nak letak letak cawan kalau tak jatuh kan. Okeylah kalau nak testing. Tapi tak perlu takalluf sangatlah macam tu kan. Tapi nak belajar okey, tak ada masalah lah. Try kan. Sujud, letak apa ni? Letak ni jatuh ke tak jatuh. Kalau tak jatuh tu maknanya 90 darjah tu okeylah tu. Baina zalik lah tu. Betul lah. Rukuknya 90 darjah. Maksud kalau dia tinggi sikit, dia jatuh. Kalau dia rendah sangat ke depan, jatuh ke depan. Tapi kalau dia betul-betul, dia takkan jatuh stable. Itu maksud dia. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Kata Aisyah, Nabi kalau dia bangun daripada rukuk, Nabi baginda tak akan sujud sehinggalah yastawi qa'iman, sehinggalah Nabi dah betul-betul tegak, sempurna tegak. Sebab ada orang dia tak betul-betul tegak lagi, dia terus sujud. Dia tak ada tamakninah. Bila tak ada tamakninah, sah tak solat? Tak sah. Sebab tamakninah ni antara rukun. Tamakninah. Sebab tu yastawi qa'iman, sampai sempurna diri. Dah sempurna berdiri, dia kadar subhanallah je kan. Kemudian barulah pergi ke sujud. Kemudian kata Aisyah, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Sama juga. Nabi bila mana dah sujud, Nabi takkan bangkit. Bila mana Nabi bangkit daripada sujud, Nabi takkan sujud balik sehinggalah dah yastawi qa'idan, dah sempurna duduk betul-betul. Dia tak habis lagi duduk terus sujud. Faham tak? Sebab kalau tak habis duduk terus sujud, tak ada tamakninah. Okey. Tapi kalau dia tak habis duduk pun, dia macam bengkok sikit ataupun sebab dia sakit belakang ke, dia bengkok kan, dia tak habis sujud pun. Tapi dia terus kemudian dia tamakninah, dia sujud balik, sah tak? Sah. Tapi ni nak kata sunnahnya macam mana Nabi yastawi tu, istiwa. Nabi betul-betul tegak. Daripada bangun daripada rukuk tegak terus. Barulah pergi pada sujud. Daripada sujud bangun tegak daripada rukuk, baru sujud balik. Kemudian wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyah. Kemudian Nabi baca tahiyah setiap 2 rakaat. Ada tahiyah tasyahud awal dengan tasyahud al-akhir. Nanti kita akan masuk. Kemudian wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Ni iftirash ni, duduk iftirash. Yafrishu iftirash tu, kaki kita tu, kaki kanan tu macam mana kita letak? Kita tahu bakar dah, tapi nak tengok dalam bahasa Arab dah je lah. Kita tegak kan, yafrishu rajulul yumna kan, kaki di belakang kanan tu kita angkat kan. Kemudian kaki iftirash rajulul yusra, baringkan kaki kiri, kemudian wayansibu rajulul yumna, nasabkan, tegakkan kaki kanan. Iftirash, farsh tu kita lekatkan dekat kaki kiri tu, lekatkan dengan lantai, kaki kanan tegakkan. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada duduk syaitan. Duduk syaitan ni lagu mana?
Macam mana duduk syaitan ni? Duduk syaitan ni dia ada dua duduk yang dilarang. Yang pertama, duduk ni kaki kita, punggung kita duduk bawah. Itu yang pertama. Kaki kita macam duduk anjing. Iftirashul kalb. Duduk anjing kan? Anjing, kaki dia, ni kaki dia, punggung dia kat bawah, punggung duduk bawah. Kaki dia, kita di belakang kaki. Macam mana tak nak buat? Tu yang kata kena gambar tu. Punggung dia di bawah, kaki dia di antara punggung dia. Punggung dia letak dekat lantai. Kedua ialah punggung dia duduk di atas kaki. Cuma ni khilaf, ni kita masuk. Punggung dia, ni kena tunjuk. Dia boleh tunjuk. Kita tengok. Tengok. Yang duduk yang pertama tadi. Ini. Yang ni tak boleh duduk macam ni. Ni syaitan. Tapi kalau nampak jangan cakap syaitan. Duduk syaitan. Duduk malas tu. Yang kedua, duduk macam ni. Duduk macam ni. Tapi ni khilaf, nanti kita akan masuk perbahasan dia. Ada yang kata ni duduk sunnah, ada yang kata ni duduk ini ada duduk syaitan. Nanti kita akan bahaskan macam ni. Yang dia kata duduk sunnah ni. Okey Yes. Kalau duduk syaitan tadi tu sampai tak sah solat kan ataupun tak. Sah solat. Makruh. Kemudian Nabi kata janganlah kita yafrushur rajulu zira'ihi iftirashis sab'. Janganlah kita hamparkan kaki seperti mana binatang menghamparkan kaki dia duduk, macam mana duduk. Wa kana yakhtimu salat bi taslim. Kemudian Nabi tutup solat dengan assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia. Wallahu a'lam bisawab. Kalau saya ajar ni hadis ni kat ustaz ni, saya bawa gambar senang, saya tunjuk buka kan satu. Saya ada slide dia tu. Slide tu ada semua. Saya pun tak ingat nak bawa. Boleh ada slide kat sini? Cantik. Dia lebih clear lah insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutuplah. Kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan, tu boleh ni. Sorry, nanti kita tahu dalam fiqh ada istilah bayi ni dia menanggung najis. Kalau bayi tu dalam keadaan najis dan kalau kita dukung solat kita, saya nak tahu bawasbit menanggung najis macam mana? Adakah tersentuh tu dah kira batal tu? Okey, saya jawab dalam mazhab Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i dia ada istilah hamilun najasah. Bahkan dalam mazhab Hanbali, hamilun najasah ni menanggung najis. Menanggung ni maksudnya macam kita menanggung dia. Ni menanggung. Dukung bayi, menanggung. Letak dalam poket, menanggung. Kita cuci tai anjing, tai kucing kan, buah dalam plastik, lagi nak buang, lupa letak dalam poket, lagi nak buang. Solat itu menanggung najis walaupun dalam plastik. Apa hukum dia? Hukum dia batal solat daripada awal sampai akhir. Kalau dia tak buang, maka dia kira tak boleh. Apa dalil dia? Dalilnya ialah Nabi SAW pernah solat ketika itu ada najis dekat kasut Nabi. Ini dalil mazhab Syafi'i. Lalu datang Jibril alaihissalam. Jibril bagi tahu di kasut Nabi ada najis, lalu Nabi terus buang. Okey, itu dia tak kira maksudnya menanggung najis tu terus batal, tak, dia tak kira macam tu. Maksudnya kalau kita sedar dalam solat kita letak tepi, maka tidak ada masalah, itu menanggung. Jadi kiaskan pada semua benda, kalau di kasut pun dah kalau di kasut pun dia dilarang suruh dibuang, apatah lagi kalau di badan, di badan, di atas, dipegang, dipeluk, maka tak boleh. Kalau dengan sengaja, kalau tak sengaja tak tahu, tak apa. Kemudian dia tahu, dia terus buang. Kalau dia tahu, dia biarkan saja, maka batal solat. Okey, itu adalah hamilun najasah. Bersentuh, adakah hamilun najasah? Tak.
Sentuh kan? Dengan budak tu duduk kat sebelah kita. Dia bersentuh dengan kita. Adakah kita dengan hamilun najasah? Jadi tak. Namun mungkin ada sebahagian yang mazhab Syafi'i juga yang agak dia kata pun sama juga. Kena juga. Dia ke hamilun najasah juga. Kan? Dari perbahasan kan? Wayar kan? Ada kat ujung ada tai cicak. Kena kat kita pun hamilun najasah juga. Sampai kat kita kan. Itu agak dia bila terperinci kan dia akan jadi takalluf lah, dia akan jadi lebih-lebih dalam agama. Namun di sana ada yang mengatakan tak apa. Antara yang katakan tidak ada masalah selagi mana ianya suci. Selagi mana sebab dia kata kiaskan macam kita lah menanggung najis juga dalam perut kita pun ada najis. Kan? Dalam apa ni kita menanggung najis banyak lah dalam perut. Wallahu alam, saya melihat kalau tidak ada keperluan, tidak ada darurah, tidak ada hajah, maka tak perlu buat lah. Tak perlu buat. Sebab dia bukan sekadar mazhab Syafi'i je tuan. Mazhab Hanbali jumhur yang mengatakan begitu. Dan ada dalilnya. Tapi kalau ada keperluan yang mendesak, macam kita dukung baby, kalau kita lepaskan baby tu dia ke mana-mana, maka tuan-tuan tak ada masalah insya-Allah. Tidak ada masalah. Dukunglah. Tetapi kalau nak lebih yakin sebelum dukung baby, pastikan dia punya pampers tu tidak benar najis. Kalau kita tak tahu, ustaz saya tak tahu pampers anak saya ada najis ke tak, lepas solat saya buka ada air kencing, apakah sah solat saya? Sah. Pasal apa? Dia kencing lepas kamu solat. Selesai. Jawab macam tu je. Dia kencing kamu lepas solat, dia pun tak adalah was-was. Sebab kita tak tahu. Al-yaqinu la yazulu bi syak. Yakin tidak akan yakin tidak boleh dihapuskan dengan syak. Kita pun tak tahu. Jangan kita syak-syak dah. Kita yakin dia suci sepanjang solat, maka selesai masalah. Saya tawaf anak saya 7 kali pusingan, saya rasa saya tak ada bau apa, saya tak ada rasa berat apa, tiba-tiba lepas tawaf saya pegang bau ada kencing. Adakah sah tawaf saya? Jawapannya sah. Ini kalau jawapan dalam mazhab Syafi'i lah. Sah. Sebab kalau kita yakin dia itu suci, yang penting sebelum tu memang dia suci lah. Kita dah basuh, kemudian kita dah pakaikan pampers dia suci, maka kita yakin sepanjang solat dia tak ada ini, maka tidak ada masalah. Okey Di sana ada pandangan yang agak ringan dalam perbahasan. Kalau kita tengok pandangan fatwa Utsaimin pun sama juga. Dia mazhab Hanbali pun dia kata tak boleh. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Jawab tak? Ada soalan tak? Pakai kasut yang setertin berbanding tidak salah. Nabi SAW, ada orang tanya saya dah sebelum ni, Ustaz, kan dia katakan nanti kita ada masuk, kita solat ni kena anggota dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7 kan? 7 anggota. 7 anggota yang wajib kena. Kalau dia pakai stokin tak kena lah. Bijak juga dia tanya soalan dia. Kan? Kalau dia pakai stokin, kena tak kaki dia? Kena tak? Kan? Kan? Jawapan dia, Nabi pakai khuf dalam solat. Lagi tak kena. Khuf tu kasut kulit. Nabi pakai khuf dalam solat. Maka tidak ada masalah. Di sana ada riwayat yang berkata stokin pun ada. Stokin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-jawrabain. Nabi sapu di atas stokin. Dan solatlah dengan stokin tu. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Syafi'i, disahihkan oleh mazhab Hanbali. Okey. Jadi tak ada masalah. Pakai stokin tak ada masalah, pakai khuf pun tak ada masalah. Ianya juga kalau kita nak kiaskan dengan stokin tu dengan khuf, maka sunnah lah. Atau pakai khuf, maka tak ada masalah, sunnah. Terutama kaki yang ada cekam dan sebagainya itu terbaik. Tapi boleh jadi haram jadah kalau stokin itu busuk. Haram jadah, saya cakap tu terang, memang ada. Dia pakai stokin, stokin busuk. Dia pergi belajar kat Jordan, dia pergi belajar dekat Yaman. Sana memanglah tak busuk. Hang tak basuh baju sebulan pun baju takkan busuk sebab hang tak berpeluh. Stokin tu tak busuk tuan-tuan. Pakai memang tak busuk sebab dia takkan berpeluh. Yang menyebabkan busuk ni peluh kita kan. Dia buat balik Malaysia, dia pakai juga stokin. Tamalah.
Kat UAE banyak. Biasa dia pakai stokin juga. Dan kita akan lihat ramai sapu di atas stokin. Kita pun tak ada masalah lah. Memang itu mazhab Hanbali. Boleh sapu di atas stokin. Stokin tu ambil tempat khuf. Tapi busuk, itu yang masalah kita tu. Stokin itu bau busuk. Kita sujud pula, pap, memang kena dekat stokin itu. Ya Allah. Jadi tak ada masalah. Tidak ada masalah pakai stokin. Kalau dikira dengan khuf tu sunnah. Nabi benarkan pakai khuf walaupun bermukim atau bermusafir. Untuk orang bermukim satu hari satu malam, tempoh dia. Kemudian dia pakai ambil wuduk, dia boleh sambung pakai balik 24 jam. Macam itulah. Untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Wah, tak ada dah. Okey, alhamdulillah. Haji tak tambah apa? Tak ada, alhamdulillah. Itu saja apa yang baik datang daripada Allah SWT. Yang kekurangan itu adalah atas kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.